Salam sejahtera keluarga Malaysia. Sebelum itu, mohon bantu saya dengan cara subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan info yang akan saya sampaikan nanti. Berita untuk hari ini, anti lompat parti PM akan panggil satu lagi sidang khas, kata PH. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah menyatakan komitmen untuk memanggil satu lagi sidang khas Dewan Rakyat sebelum akhir Mei ini. Menurut PH, sidang khas itu akan menyentuh pindaan perlembagaan yang diperuntukkan serta rang undang-undang RUU yang khusus berkenaan isu wakil rakyat yang melompat. Keputusan itu dibuat susulan perbincangan antara Ismail, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Wan Junaidi, Tengku Jafar, dan pemimpin utama PH, kata Majlis. Presiden PH akan menyatakan dalam kenyataan hari ini. Menurut Majlis itu, pihaknya telah menyatakan pendiriannya kepada kerajaan bahwa sebarang pindaan terhadap perkara 10 perlembagaan persekutuan perlu diperhalusi dan perkara 48 dalam kurungan 6 juga perlu dipindah. Perkara 48 dalam kurungan 6 berkenaan hilangnya kelayakan untuk tempo 5 tahun individu yang letak jawatan sebagai ahli parlimen untuk kembali memegang jawatan itu perlu dimansuhkan. Pindahan perlembagaan yang dibentang hari ini akan dirujuk ke sebuah jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang bersifat duipartisan dan melibatkan semua parti, kata mereka. Pendirian itu disokong oleh Wan Junaidi yang memberitahu Dewan Rakyat bahwa sebuah jawatan kuasa pilihan khas parlimen akan ditubuhkan. Namun, Wan Junaidi berkata sidang Dewan Rakyat bagi meneliti hasil jawatan kuasa itu akan diadakan selepas Hari Raya. Majlis Presiden PH juga membayangkan RUU pindaan perlembagaan persekutuan yang dibentang Wan Junaidi hari ini tidak akan diundi. PH sebelum ini bekerja sama dengan kerajaan bagi merangka undang-undang bagi menangani masalah lompat parti menerusi sejumlah jawatan kuasa dan sisi libat urus. Namun, 6 April lalu Kabinet memutuskan perubahan terhadap RUU tersebut. Susulan itu, PH turut menukar pendirian mereka. Sekian berita untuk hari ini. Jika ada seberang komen, tinggalkan komen Anda di ruangan komen. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Salam dan jumpa lagi. Salam sejahtera keluarga Malaysia. Sebelum itu, mohon bantu saya dengan cara subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan info yang akan saya sampaikan nanti. Berita tergempar hari ini, 1MDB Roja Eng disabit salah tuduhan rasuah pengubahan wang haram. Juri Amerika Syarikat membabitkan kesalahan terhadap bekas pegawai Bank Goldman Sachs Roja Eng pada Jumaat atas tuduhan rasuah berkaitan peranannya dalam bersekongkol mencuri ratusan juta dolar daripada dana 1MDB Malaysia. Tuduhan itu hadir daripada salah satu skandal kewangan terbesar dalam sejarah. Pendakwaan mendakwa Eng, bekas juru bank terkemuka Goldman untuk Malaysia, kerana bersubahat untuk melanggar undang-undang anti rasuah dan pengubahan wang haram. Mereka berkata dia membantu bekas bosnya Tim Lesner menggelapkan wang daripada dana itu, mengubah wang dan merasuah pegawai untuk mendapatkan perniagaan untuk Goldman. Eng sebelum itu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu. Peguamnya berkata Lesner yang mengaku bersalah atas pertuduhan sama pada 2018 dan bersetuju untuk bekerjasama dengan penyiasatan pendakwa raya secara palsu membabitkan Eng dengan harapan supaya dia hanya dijatuhkan hukuman ringan. Juri mensabitkan Eng atas 2 pertuduhan berkonspirasi dalam melanggar Akta Amalan Rasuah Luar Negara (FCPA)
dengan rasuah dan meminta sekawalan akaun Goldman, serta satu pertuduhan konspirasi dalam pengubahan uang haram. Keputusan hari ini adalah satu kemenangan yang bukan saja untuk kedaulatan undang-undang, tetapi juga untuk rakyat Malaysia, kata pendakwa raya AS Daerah Timur Network Brian Peace dalam satu kenyataan. Defendant dan kroninya tidak melihat 1MDB sebagai entiti untuk memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia, tetapi sebagai tabung simpanan untuk kekayaan diri mereka sendiri, katanya. Berpakaian suit jaket hitam dan bertali leher, Eng tidak banyak menunjukkan emosinya ketika ketua juri membacakan keputusan itu. Dia sebaliknya menoleh ke arah juri dan meja yang di mana dia duduk. Peguamnya, Macam Tivilo, pula hanya kelihatan kecewa selepas keputusan bagi pertuduhan pertama dibacakan. Hakim daerah AS, Margo Brody, kemudian memerintahkan Eng dikenakan perintah berkurung sementara menunggu hukuman. Tetapi dia tidak mengkategorikan Eng sebagai individu berisiko melarikan diri. Perbincangan berhubung keputusan itu bermula pada Selasa lalu selepas perbicaraan hampir 2 bulan di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn. Pada masa sama, Agnifilo berkata, Eng mungkin akan membuat rayuan bergantung kepada hasil keputusan selepas perbicaraan dan hukumannya. Dia bagaimanapun kekal dengan pendiriannya untuk meyakinkan Eng menolak ekstradisi untuk berdepan perbicaraan. Ini karena menurutnya Eng mempunyai peluang yang lebih baik untuk perbicaraan yang adil di Amerika Serikat daripada di Malaysia. Kes-kes besar seperti ini berat dan ia sukar untuk menang, kata Agnifilo kepada pemberita. Sekian berita untuk kali ini. Kepada yang belum subscribe, mohon bantu saya dengan cara subscribe channel ini. Jika ada seberang komen, tinggalkan komen Anda di ruang komen. Sekian dan terima kasih.